Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini Zana Zanzali melalui slot Bicara Penulis Anjuran Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Terlebih dahulu, terima kasih kepada PPAK, Perpustakaan Awam Negeri Kelantan atas undangan untuk saya membicarakan seputar dunia kepengarangan ataupun dunia penulisan. Apa yang saya nak bincangkan pada hari kita bukan bincanglah, kita sesi bersantai-santai mengenai dunia penulisan. Okey. Mula-mula saya nak bercakap pasal dunia penulisan ni memang suatu yang sangat indah lah. Kalau kalian menceburinya, sahabat-sahabat menceburinya, memang dah tak nak berpisah dengannya. Macam gitulah saya ibaratkan. Dia sangat tersendiri, kesunyian yang sangat mengindahkan. Kita bersunyi-sunyian dan kita mencipta karya ni bagi saya lah macam kita bercinta. Kalau siapa ada pengalaman bercinta tu macam gitulah. Kita bersunyi-sunyian, kita berkarya, kita berinteraksi dengan watak-watak yang kita sedang bina kan. Jadi dia macam asyik sangat. Jadi selamat datanglah, selamat menceburi dunia penulisan. Kalau orang kata Kelantan dok, kalau dia kata gapo lagi je nulis, kalian tak ceburinya, maka kalian tak tahu betapa indahnya dunia penulisan. Tanyalah orang-orang menulis, memang best. Okay? Baiklah, sambil-sambil tu boleh bertanya soalan. Sambil tuan-puan bertanya soalan, saya nak menjawab soalan yang dah saya terima ni. Katanya ialah bagaimana nak menulis? Okey, mudah je. Bagaimana nak menulis ialah pertamanya kita kena membaca. Contohnya, kalau kita baca satu buku, kita dah tercetus satu idea untuk respon terhadap buku yang kita dah baca. Itu baru satu idea. Jadi kalau kita nak membalas balik, nak bagi respon pada idea tu, ini pengalaman saya. Jadi kita kena tambahkan pembacaan kita. Kurang-kurangnya kalau saya dah baca satu buku, saya nak tambah pula idea, nak bagi respon balas terhadap apa yang saya baca, saya perlukan 5 buku lain. Itu pengalaman saya lah. Mungkin penulis lain macam lain kan gayanya. Waalaikumsalam. Siapa ni? PD Kampung Cerang Ruku. Terima kasih. Okey. Sambil-sambil tu, Waalaikumsalam semua, selamat pagi. Terima kasih kerana menyertai program yang sangat bagus ni. Saya pun terkejut lah. Saya ucap tahniah dan syabas kepada PPAK kerana menganjurkan program Bicara Penulis ni. Sangat bernas lah, sangat bijaksana penganjuran sebegini, program yang baik sebegini. At least penonton ataupun orang Kelantan ataupun siapa saja di mana berada dapat kenal, dapat tahu bahawasanya negeri Kelantan ni memang lubuk penulis. Okey. Balik pada macam mana nak mula menulis tadi. Okey, bila kita dah baca, contohnya saya terkesan dengan satu cerita yang baru saya buat ialah pasal Kerutuk Serati. Saya ni memang menulis pasal buku-buku yang terbabit dengan makanan Kelantan. Saya akan kupas cerita di sebalik resepi tu. Sebab saya bukan chef Jadi kalau chef dia bercakap pasal resepi tu per se, resepi tu sendiri. Tapi kerana saya ni background pengajiannya sains politik, maka saya suka mengkaji apa yang ada di sebalik setiap resepi tradisional Kelantan tu. Jadi saya pun mengkajilah pasal Kerutuk Serati. Baru je lepas tulis. Bagi saya Kerutuk Serati ni, okey, serati ni dia bukan serati yang suduca tu, bukan. Orang Kelantan dia ada satu serati yang dipanggil nila, itik nila. Nila yang kita buat celup baju tu nila, okey. Memang dari warna nila tu pun kalau dalam istilah lain kita panggil warna indigo. Indigo ialah warna nila. Jadi apa yang saya dah kaji mengenai Kerutuk Serati ni, ataupun serati ni kita bahasa lain, bahasa glamour sikit dia panggil Muscovy. Itik nila ataupun Muscovy. Ingat, bukan serati yang kita pernah dengar suduca, bukan. Okey, Kerutuk Serati ni dia berkisah tentang anak-anak yang genius, anak-anak yang cerdik.
dari dulu orang Kelantan ni, orang nenek moyang Melayu Kelantan ni dah find out, dah trace, dah boleh kesan bahawanya wujud anak-anak yang cerdik ni dalam kalangan masyarakat. Sebab tu, mengikut kajian saya, resepi kerutuk serati dicipta oleh Paduka Cik Siti Wang Kembang kepada anaknya, Puteri Saadong. Cik Siti Wang Kembang ni, Paduka Cik Siti, dia baginda, dia mengambil anak angkat, anak Raja Loyo bernama Puteri Mariam yang memang cerdik. Yelah, normal lah kan bila budak cerdik jadi raja nak mengambil lah jadi anak angkat. Ingat tak Tun Nila? Tun Nila kan dia ambil anak angkat oleh Raja Sultan Ali Shah Bana kan. Samalah. Maknanya apa tu? Ingat tak nama Tun Nila? Pun Nila juga. Samalah, itik Nila lah tu. Tun Nila. Tengok orang Kelantan kita. Orang Kelantan bijak, orang Melayu memang bijak. Especially orang Kelantan. Okay. Ni senda gurau di pagi hari ya. Okey, sambil-sambil tu okey, Ashraf Muhammad lapar dah serus gebuk susu sekati. Itulah kan. Okey, kita bercakap pasal kutuk sekati lagi. Bila Paduka Cik Siti nak menerangkan sesuatu pada anak andanya, itu dia kerana keterujaan mendengar kutuk serati. Okey, makanya beliau pun mencipta satu resepi ni. Orang dulu dia tak nak bercakap sangat sebenarnya. Dia suka mengajar ni menggunakan air tangan instead of air liur. Jadi orang bijaksana dia suka menggunakan air tangan. Dia suka buat resepi dan dia persembahkan. Dan sambil-sambil mempersembahkan resepi tu, sambil makan tu, berceritalah apa yang ada di sebalik juadah yang disediakan tu. Jadi berbalik pada cerita anak Nila ni, jadi anak Puteri Mariam, anak Raja Loyo ni adalah salah seorang daripada anak Nila yang bijaksana. Sebab itulah bila saya cuba berkongsi satu pandangan ya, apabila kita dengar cerita raja perempuan Kelantan dulu berpakaiannya yang kurang menutup aurat dengan sempurna, maka saya dengan sendiri menolak dakwaan itu. Sebab raja-raja Kelantan, raja-raja perempuan Kelantan ni dia memang bijaksana, dia warak, dia bijak. Mustahil dia akan merendahkan martabat mereka dengan sewenang-wenangnya mendedahkan aurat. Tidak. Mereka ni memang bertutup litut yang patuh syariah. Jadi tak sewajarnya kita terpedaya dengan lukisan-lukisan yang menampakkan aurat para raja kita yang bijaksana ni. Jadi saya harap para pendengar pun bersetuju dengan pendapat saya ini, dan kita tak sewajarnya mendedahkan satu personality ataupun image golongan istana silam, diraja silam kita yang sebegitu ya. Kita kena tonjolkan watak dia yang memang warak, bijak, segak, macam gitu. Okey, berbalik pada cerita Kerutuk Serati, apabila saya terbaca kisah pasal anak-anak indigo, saya pun terus teringat. Jadi dalam artikel saya tu, saya linkkan penemuan istilah indigo child ni dalam tahun 70-an macam gitu. Dalam artikel tu. Nampak tak? Bila saya nak tulis pasal Kerutuk Serati, pasal teringat anak Nila, dan saya pun teringat pula pasal indigo child. Jadi banyak rujukan yang saya tambah dalam artikel tu agar pembaca tahu bahawasanya kewujudan anak Nila ni memang dah wujud sedia ada dulu lagi, sedangkan pihak barat baru menemuinya pada tahun 70-an. Jadi nak oyaknya ialah orang Kelantan lama dah tahu. Okey, orang Melayu kita lama dah tahu benda macam gini. Okey, seterusnya nak bagi tahu kata kuncinya ialah apabila nak menulis mesti membaca. Nisbahnya baca 6 buku baru boleh menulis satu karya. Itu bagi saya lah. Mungkin orang lain nisbahnya sekali baca pun dah boleh tulis, mungkin terpulang itu bagi nisbah yang saya tetapkan. Ada kalanya kalau kita dah banyak sangat baca buku, kadang-kadang dengan perkataan orang terpacu je idea tu macam tu.
Contohnya, saya melihat satu situasi yang agak bobrok berlaku depan mata, dan saya terus saja terpacu untuk berkarya mengenai belentara organisasi. Benda tu just like that. Macam tu saja adanya. Tak nanti ke belah mana panggil. Ilham ni minallah. Jadi apa-apa pun yang baik semuanya dari Allah. Jadi kita make sure that keadaan diri kita ni berada dalam lingkungan yang baik-baik agar ilham ketakwaan tu menyelubungi kita. Jadi aura kita sentiasa positif dan melahirkan karya-karya yang baik. Okey, bercakap tentang gaya bahasa. Saya amat menitik beratkan gaya bahasa melalui teknik surah Ar-Rahman. Saya akan sukat hujung perkataan tu biarnya pengakhiran tu je sama. Contohnya kalau saya akhirkan dengan vokal, contohnya saya akan akhirkan satu paragraf tu semua macam tu. Kalau saya akhirkan dengan konsonan, saya mulakan dengan konsonan, saya akan akhirkan satu paragraf tu dengan konsonan. Jadi dia benda tu jadi rhythmic, berentak gitu. Itu style. Style Zana Zali. Maknanya kalau tak kira lah, saya juga menulis artikel, saya juga di samping karya kreatif, puisi cerpen, saya juga menulis artikel dan berita. Jadi kadang-kala tanpa sedar barangkali saya juga menulis berita yang ala-ala begitu. Tapi tak adalah selunak bahasa dalam sastra, tidak. Cuma tanpa sengaja sebab benda tu dah memang sebati dalam diri. Kalau bercakap suka sangat nak sukat benda tu jadi cantik-cantik. Macam gitu. Sebab saya memang impress dengan pantun. Saya membesar dengan pantun. Dari kecil mak saya memang selalu menina bobo didodoi, lullaby dengan pantun, dengan gurindam. Itu kesukaan dia. Sebab barangkali dia bukan, mak saya ni bukan ustazah, jadi dia nak mendidik anaknya dengan cara menasyid kan, bernasyid lagu-lagu dari dendangan orkes El Suraya. Kalau tuan-puan pernah dengar nama orkes ni, sangat popular di Indonesia sekitar tahun 70-an 80-an mungkin. Jadi saya sebati dengan benda-benda kata-kata yang indah sejak dari kecil. Jadi benda yang sama saya cuba terapkan pada anak saya pula. Contohnya kalau kita nak 2 hari lepas saya berkesempatan membimbing memurnikan karya untuk satu kumpulan yang sudah pun menerima pendedahan awal kaedah penulisan, anjuran GEMA gabungan penulis muda Kelantan. Bagus join persatuan ni. Cuba join, cuba sertai. Sangat bagus, aktif dan programnya banyak dan selalunya fasilitator yang ataupun panel yang diketengahkan untuk membimbing peserta pun yang penulis yang berwibawa. Jadi boleh kontak GEMA gabungan penulis muda Kelantan. Siap promote lagi tu. Okey, jadi saya apabila ahli grup bertanya macam mana teknik kita mencipta puisi yang baik, saya katakan begini, cuba tuan-puan pilih antara 2 perkataan ini, sama ada anak atau anak anda. Mana yang lebih lunak kedengarannya, kan? Jadi kalau saya suka. Kalau nak sajak tu bernada melankolis, puitis, romantis, saya suka memilih diksi anak anda instead of anak. Kalau dia berbentuk agak tegas, kan? Contohnya macam puisi bernuansa kemerdekaan, contohnya bertemakan kemerdekaan, dia lebih kepada ketegasan, kan? Jadi kita guna diksi-diksi yang keras, macam instead of pohon kita pakai pokok. Macam tu. Instead of pilar-pilar kita pakai tonggak, contohnya. Ini contoh pemilihan diksi. Kalau saya lebih suka menggunakan anak anda, begitu. Instead of anak, contohnya tadi kan. Rentak, saya lebih suka guna barangkali ritma. Instead of rentak, kan? Macam gitu.
ni pemilihan diksi apapun terpulang pada penulis tu sendiri atas kesukaan dia. Okey. Saya menerima cantik namanya. Saya sangat particular dengan nama Lavender Izora. Cantik nama ni. Hai Lavender. Cantik namanya. Selamat datang Tuan Ikram Fadli dari DBP Wilayah Timur ya. Aziana Kasih Sufi, Masya Allah, cantik nama cik ni. Cik ke puan ke. Tapi cantik namanya. Terima kasih sudi bertandang ke laman Bicara Penulis, anjuran Perbadanan Pustakaan Negeri Kelantan. Apa lagi? Cempaka Putih. Okey. Saya sangat partikular dengan nama. Jadi pemilihan nama sebagai watak dalam karya pun sangat penting sebenarnya. Dulu saya berkecenderungan untuk tidak menamakan watak-watak saya. Dia terpulanglah pada membaca, nak kata dia lelaki boleh, dia perempuan boleh. Saya ditegur oleh penulis mapan. Kata beliau ialah lebih baik penulis tu memberi watak yang jelas kepada perwatakan di dalam watak ataupun hero-heroin ataupun antagonis di dalam karya kita. Supaya pembaca ni jelas untuk faham cerita tu. Begitu. Jadi saya setuju, saya mulai menamakan watak. Saya namakan nama watak Fanta Fansuri lah. Antara gabungan nama klasik dan nama contemporary. Kan? Jadi itu salah satu tips yang kita suka untuk kenapa kita suka nak berkomunikasi, nak bertanya panduan dengan penulis mapan ialah kerana pengalaman beliau yang boleh bagi saya menambah baik karya kita. Okey. Kalau ada soalan silakan, saya sambil-sambil boleh menjawab. Okey, soalan seterusnya yang saya teringat ialah macam mana kita nak bahagikan kita nak asingkan, nak differentiate between laras bahasa penulisan kreatif dan deskriptif, kan? Okey, ada satu karya yang saya cuba untuk balancekan, seimbangkan antara laras kreatif dan laras non kreatif ialah saya cuba menulis anekdot. Anekdot dia tak laras kreatif sangat. Anekdot macam buku macam ni. Ni terbitan SYFE ni. Ni saya suka bila menulis anekdot ni, saya dapat tahu ialah boleh juga rupanya saya kurangkan kepuitisan dalam bahasa genre sastra, dan dia in between rencana dengan cerpen. Jadilah anekdot. Dia simple je. Saya menulis ni pasal cerita kehidupan, pengalaman saya berjumpa dengan seniwati veteran yang saya fiksikan sebenarnya. Orang lain yang jumpa dia yang bagi tahu, dan saya dengar why not, aku bayangkan aku yang berjumpa dengan dia duduk sebelah rumah homestay dan dia berinteraksi. Orang tu ialah Combi. Combi bercerita macam mana dia berkahwin dengan Kasim Selamat dan dapat anak namanya Tajul Arifin ke. Sebab jadi watak Puan ZZ dalam ni, dia cakap nama anak Kasim Selamat bin Osman Selamat tu Tajuddin. Itu mana Combi cakap itu anaknya dengan Sabariah. Ini anaknya dengan Combi. Wujud ke tak pun, nama pun fiksi kan, difiktif kan. Maknanya itu adalah kreativiti penulis lah. Orang tanya betul ke cerita ni? Terpulang kalau dia rasa betul, okey, tak betul pun tak ada masalah. Dia sekadar karya kreatif kan. Saya rasa tak betul pun. Kita tak pernah dengar pun anak Combi dengan Kasim Selamat namanya Tajuddin. Namanya Tajul Arifin. Kan? Tak tahulah kalau ada betul-betul di Pulau Pinang, saya tak tahu. Kalau ada bagi tahulah. Begitu. Jadi maksud di sini ialah Combi ni dia menolak satu pantun nasi lemak buah bidara. Bagus Combi menasihati anak-anak muda bahawasanya jangan turut kata hati. Kalaupun mencintai, jangan sampai tolak.
syariat, membelakangkan ibu bapa. Itu yang maksud yang nak disampaikan oleh Combi bukan zombie. Sekejap saya cari muka surat dia. Okey, saya sambil tu boleh menghantar soalan kalau ada. Boleh tanya, nak beli buku ni pun boleh direct call. Penulis dia di talian 0175676679. Boleh dapatkan signature, autograf penulis. Dan boleh kalau nak jadi penulis pun bolehlah sambil kita boleh zoom ke? Boleh? Tak boleh zoom. Okey. Combi bukan zombie. Ni tajuk dia. Dialog dia yang paling best ni. Penjelasan Puan Naina pantas saya sangkal. Tapi anak Kasim Selamat bin Osman Selamat dalam filem Ibu Mertuaku namanya Tajudin. Jeng jeng jeng, Encik Tajul Arifin sengaja berjenaka dan menyembunyikan suara bertema suspen. Lesung pipitnya menyerlahkan manis air mukanya saling tak tumpah wajah Kasim Selamat. Okey, itu antara petikannya. Kalau berminat boleh beli buku ni. Anekdot cerita kehidupan. Tajuknya Lingkungan Kehidupan. Okey, seterusnya. Inilah dia. Zana Zanzali dikenali dengan Merpati Menari di Padang Embun. Terbitan DBP mula-mulanya tahun 2000. Allahumma salli ala Muhammad. Tahun 2010. Yang pertama, ini cetakan kedua tahun 2021. Alhamdulillah dah cetakan kedua. Muka pun dah lain. Dulu agak-agak warna dia, cover dia warna kehijauan gitu. Sekarang dah warna pink. Tema pink belacan. Dusty pink. Okey, apa ada dengan Merpati Menari di Padang Embun? Saya menginap saya bermastautin di kampung Padang Embun. Jadi saya sangat nak teruja nak mengabadikan nama kampung saya yang indah tu di Pasir Mas. Jadi saya pun mengabadikan. Saya selalu dikunjungi oleh dua merpati. Waktu saya solo dulu saya selalu nampak dua merpati ni selalu je main dekat sawah belakang rumah. Sangat indah lah mereka menari-nari kat sawah. Belakang rumah saya sawah, depan rumah tu jalan besar. Jadi sangat bising dan kontrasnya di belakang saya sangat sunyi. Sawah padi. Makanya saya pun kata nak abadikanlah keindahan nama kampung ni. Kampung Padang Embun kan dekat Pasir Mas ni. Dan dengan kehadiran merpati ni sangat bagus. Jadi saya pun menulis cerita. Okey juga. Nurina Fadlah, Combi bukan zombie. Catchy betul tajuk ni. Saya suka. Okey, suka silakan. Boleh order. Boleh order. Saya akan hantar. Nurina Fadilah di mana lokasinya? Sila maklumkan. Itu iklannya untuk 10 jualan nama kisah. Harganya RM29. Harga untuk lingkungan kehidupan ni RM25. Yang ni, okey, berbalik pada cerita merpati tadi. Saya buatkan watak fotografer ni, wartawan ni, dia berjumpa dengan fotografer yang agak sombong. Jadi wataknya ialah macam dia tak nak balik ke Malaysia bekerja, dia suka bekerja di luar negara macam gitu. Jadi bila watak ni berjumpa, jadi dia mengajak baliklah kawannya tu untuk berkhidmat di Malaysia, sebabnya Malaysia perlukan orang-orang yang pakar untuk berkhidmat di dalam negara, dan especially di negeri Kelantan ni. Jadi kita ada dululah ada satu macam satu trend pakar-pakar ni dia suka berkhidmat di luar negara, tak suka berkhidmat di negara sendiri. Tapi bagi saya hujan emas di negeri orang, hujan swasta di negeri kita. Baliklah, lebih baik di negeri kita kan. Ini bukan hujan batu kan kita ni, hujan swasta, masih ada komponen emas dalam tu. Okey,
Apa ya soalan Nur Amani Othman, jika anda seorang penulis buku dan berminat untuk mempromosikan karya. Oh okey. Ini untuk promosikan dalam slot bicara ni. Cakap nak awam. Nohanani, okey, terima kasih kembali. Diucapkan terima kasih atas puan saya. Terima kasih kembali kerana sudi mengikuti slot bicara buku, bicara penulis bersama Zana Zanzali hari ini di Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Okey, seterusnya apa yang menarik dalam buku ni? Saya suka nak baca ayat pertama. Saya mulakan dengan diam sebab saya asalnya penulis ni dia tak suka bercakap. Dalam FB saya pun saya bagi tahu. Anak saya nama Adnin Damai. Damai dia tanya, "Bonda, kenapa Bonda tak suka bercakap? Bonda suka menulis." Saya jawab, penulis ni bagi peluang pada kita untuk baca balik apa yang kita tulis. Sebelum kita send ke, sebelum kita hantar ke siar kat mana-mana, kita boleh baca balik. Jadi kalau kita ada tersilap situ sini, kita boleh tambah, kan? Sunting, buang yang tu, tambah yang sini, situ. Instead of kalau kita bercakap ni macam gini lah, ni lagi lah silap cakap tu you all tangkap tak boleh make up dah kan. Itulah saya suka menulis instead of bercakap. Okey, saya mulakan dengan diamku semalam. Tengok, diamku semalam bukan bermaksud aku menyetujuimu. Okey. Puan Nurina dari Pusaka Awam Kedah rupanya, Masya Allah. Hai. Tahniah. Terima kasih banyak kerana mengikuti program ni. Dan kalau boleh Pusaka Awam Kedah pun menganjurkan program yang sama. Ni sangat bijak ni. Pusaka Awam Kelantan ni punya tindakan ni sangat bijak ni. Okey, saya masukkan, saya meneruskan berkongsi antara cuplikan dalam Merpati Menari di Padang Empun. Diamku semalam bukan maksud aku menyetujuimu. Hijab hiba. Hijab hiba, tengok tu. Metafora. Seorang dara mengerudungi bicaraku yang begini. Kau persis Picasso. Siapa Picasso? Seniman. Seniman yang apa? Seniman yang melukis, kan? Seniman yang melankolis, berkepribadian kuat, namun sifat egoismu yang cenderung memilih hidup bebas dan tidak mengendahkan hal orang lain ini bakal menjahanamkan imanmu. Bukankah Islam mengajar kita bersaudara? Nah, gapailah dalil walau dari 7 petala semesta bahawa rengkuhan langit individualistik dan renjatan elektrik materialistik yang kau dogmakan itu benar. Ni diksi, sebab saya nak cakapkan ketegasan dekat sini. Jadi tak adalah pemilihan kalimat tu yang macam lunak. Tak, sebab ini tegas. Jadi saya suka akhirkan dia dengan konsonan. Tengok, semua konsonan K. Okey. Itulah bilah-bilah sembilu persoalan yang menyekam hatiku. Menangkis hujahmu bahawa idolamu si Picasso itu sangat budiman. Memuja wanita sebagai sumber inspirasi seninya. Matamu membulat bangga waktu bercerita tentang Mary Therese Walter, kekasih pencetus ilham sehingga terlahirnya Larry. Saya tak tahu ya macam mana sebutan sebenarnya. Kena tanya cikgu Akmal TikTok. Akmal Hajar Akmal ke Akmal Hajar? Saya minat tu. Slot TikTok dia tu. Bagus. Yang bermaksud mimpi yang memenuhkan kantong Picasso dengan 40,402,500 dolar US. Mungkin kau sengaja membangkitkan hal itu kerana tidak sempat meluahkan segala gejolak rasamu yang membekam sejak akhir tahun lalu. Aku tahu ia adalah pulangan paku buah keras dan sebagai penukas sindiranku dulu. Okey, untuk tahu kisah selanjutnya, kena belilah Merpati Menari di Padang Empun, karya Zana Zanzali. Alright, okay. Kepada peminat emas ya, Kelantan boleh pakai emas dok. Kelantan pakai emas ni dia bukan saja-saja pakai, dan kita kena tahu bahawa pemakaian emas ni adalah mengikut jisim badan kita.
Kalau tak kena dengan keseimbangan jisim badan kita, kita akan mulai demam, ya, sebab emas ni dia bersifat panas. Jadi kenalah tahu berapa jisim badan dan berapa berat emas yang ada kat tangan ataupun kat badan. Tak kira lah. Mungkin ada orang Kelantan tak pakai emas kat tangan, ya. Ada orang pakai dekat tempat yang tersembunyi. Yes, itu style. Kalau ada orang ada ilmu, dia ada tahu benda-benda macam gini. Di mana tempat sesuai pakai emas. Baiklah, dalam ini antologi cerpen terbitan Utusan Publication dan Distribution Sendirian Berhad. Salah satu cerpen saya ada temuan dalam ni. Cerpen tu menang hadiah. Namanya, judulnya Sandarkan pada 999.9. Baiklah, saya bercerita pasal kepentingan menyimpan emas. Bukan untuk buat harta pada diri sendiri, tapi sebagai senjata. Emas adalah bagi orang Melayu Islam ini sebagai senjata, pertahanan akhir zaman. Bukan sekadar perhiasan. Jadi sila fahami ilmu emas dan sila simpan emas untuk kita infakkan, bukan sebagai pakaian harian. Orang akan tanya saya, jenuh lah nak membeli emas dah lah mahal. Nak infak pula. Jadi apa keuntungan? Sahabat-sahabat saya sekalian, kalau kita selalu memikirkan kepentingan orang, kebajikan orang, siapa yang akan fikirkan kepentingan kita yang memikirkan kepentingan orang? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakinlah, kalau kita selalu, kalau kita ni dah terniat untuk melemparkan bumerang kasih sayang. Bumerang tahu bumerang kan, yang orang lempar dia datang balik kat kita. Kalau kita lemparkan bumerang kasih sayang, berkebajikan, bumerang tu akan kembali pada kita balik. Jadi kalau nak tahu pasal bagaimana menyimpan emas untuk kebajikan kawan-kawan kita, saudara mara kita, kan, macam orang, ibarat kata kita ni orang Aus. Betul, kita orang kita orang Ansar dan orang Muhajirin datang tempat kita. Dan kita boleh bersifat sebagai orang Ansar tu, yang menolong tu. Macam gitu. Bukan Aus Kharaj, Ansar dengan Muhajirin. Macam gitu. Baca buku ni, baca pasal cerpen tu, dan kalian boleh tahu betapa pentingnya kita menyimpan emas dengan cara yang betul. Menyimpan ni maknanya memiliki, meminjam sebenarnya. Kita bukan memiliki pun emas tu. Kita pinjam Allah Subhanahu Taala pencipta emas. Dan kita boleh bawa nanti ke syurga. Dan bagi saya menyokong pendapat bahawasanya emas, harta semua ni kita bawa ke syurga. Kalau orang kata nak buat apalah berharta banyak-banyak, nanti dah mati tinggal semua tu kat duit. Dah, saya nak bawa emas saya ke syurga. Saya dah cakap ke anak saya. Ingat, harta kita bawa ke syurga. Duduk sama-sama dengan kita. Siapa yang tolong bawa? Orang lain tolong bawa. Sebab kita dah infak. Kita dah infak. Mereka yang tolong bawa. Kita jalan melenggang je insya-Allah nanti dengan rahmat Allah. Okay. Seterusnya, KTP Kesedar Putra dari Abu Musa. Okay. Tahniah, betul setuju. Terima kasih setuju dengan pendapat saya. Cempaka putih, ilmu yang bermanfaat, nasihat yang terbaik. Alhamdulillah, sekiranya terbaik itu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma nakalkan balik saja. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kena pinjam dan ulang balik je kalimat yang baik tu. Bercakap tentang kalimat yang baik, kalimah thayyibah. Seperti mana saya katakan tadi, saya suka berkarya dengan memilih diksi-diksi yang lawa. Kan? Sebab saya suka sangat teknik surah Ar-Rahman tu. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, kan? Allamahul Bayan. Nampak tak konsonan N yang Allah atur tu? Nun tu. N lah kalau kita terjemahkan dalam alfabet Romawi ni. Kalau alfabet Jawi dia nun kan. Jadi saya suka benda-benda macam gitu. Saya tiru je lah. Bila Allah berkalam berfirman begitu, saya just tiru saja. Saya kata, bagus juga tiru kaedah surah Ar-Rahman ni. Jadi saya pun tirulah macam gitu. Sama juga nak menulis, kalau kita marah sekalipun, amarah kita membuak-buak, kita cuba redakan dengan
pemilihan kata-kata tadi, emosi kita akan down tau, akan reda. Kemarahan kita tu akan reda dengan pemilihan kata kita, susunan dia tu yang kita macam berkaulan kariman, hayinan layinan. Memang indah lah, walaupun kita nak marah sekalipun, bila kita dah lunakkan dia dengan kata-kata yang kita pilih, sengaja pilih yang lebih manis, lembut ni, dia karya kita tu kalaupun beremosi, marah ke apa, dia agak stabil lah, agak seimbang. Dia tak adalah nampak sangat karya tu memberontak, macam gitu. Contoh saya kongsikan ialah yang saya sebutkan tadi, puisi belantara organisasi. Memang karya tu karya marah. Tapi apabila saya gunakan, saya tak guna perkataan najis. Instead of najis, saya guna tinja. Pernah dengar tak? Orang selalu kalau nak cakap benda kotor, dia refer pada najis. Saya tak pilih najis sebab ada satu lagi kalimat ialah tinja. Dia lebih indah bunyinya. Instead of S, kan kita akhirkan dengan S tadi, di belakang tu, kita boleh A, tinja. Ini tips yang saya dapat daripada, tak silap saya, sastrawan negara Ahmad Said ke. Masa saya berpantun umur 17 tahun, di Kelang. Masa itu di Kelang dan akhirnya di MPSA, bangunan MPSA Shah Alam. Beliau yang berkongsi, kalau tak silap saya lah, beliau ataupun Tuan Cuari Selamat yang berkongsi benda ni. Kalau kita berpantun, kalau kita akhirkan pantun kita dengan vokal, dia lebih indah kelihatannya. Instead of kita menggunakan konsonan. Begitu. Dia saya pun tirulah. Benda-benda yang gini kan, kehidupan adalah satu peniruan bagi saya. Tiru je lah benda-benda yang baik ni. Okey. Hayati Adilia, kata-kata yang baik pasti kita akan tenang. Aduhai, lama dah tinggal alam persekolahan. Kongsian hari ini mengimbau alam persekolahan. Alhamdulillah, syukur kalau dapat mengimbau perkara-perkara yang baik, nostalgia yang indah. Alhamdulillah, syukur. Semoga bermanfaat. Okey, balik pada pantun tadi, saya bagi contoh ya. Instead of kita guna contohnya, macam contoh nasi lemak buah bidara. Memang lemak pun mulut kita akan tenganga juga lemak gitu kan. Dan buah bidara pun terbuka juga. Instead of kita makan nasi ayam. Nasi ayam buah apa ya, nasi ayam, nasi lemak buah bidara, nasi ayam buah apa? Cuba bagi idea. Kan kita berakhir dengan konsonan yang macam M, ataupun huruf-huruf konsonan. S pun membuatkan kita senyum sebenarnya. S kan, contohnya lenggang-lenggok si gadis manis, kan membuatkan kita senyum. Ini tips lah. Kalau ada orang yang suka menceburi bidang pantun ya. Saya suka sangat pantun. Tak boleh coket sikit, naik angin, jejak angin orang panggil. Okey. Seterusnya kita baca komen. Okey, Nurina Fadilah kata tinja, first time dengar. Buka kamus dewan, dalam kamus dewan ada. Apa yang semua saya sebutkan ini dalam kalimatnya, dalam kamus dewan semua ada. Jadi tolong refer kamus dewan. Tak payah angkat yang berat dah, yang tebal tu macam kitab tu. You Google je sekarang ni. Kamus dewan ada dalam online ni kan. Okey. Nasi ayam buah keras. Okey juga kan. Nasi ayam buah keras lagilah, tak puitis. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Sedap pantun tu, sedap sangat. Tapi sayanglah, sayang mak buang apa? Sayang mak nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Buang emak, buang saudara kerana kasih hamba turutkan. Tak kena bagi saya ialah jangan sampai begitu sekali. Walaupun bercinta bagai anak Arab pun, ingat kita ada syariat yang menjadi pegangan. Kita ada mak ayah menjadi rujukan, pedoman, kan? Macam gitu. Okey, sebarkan bumbu senang. Yes, betul Kak Nik. Kita sebarkan bumburan kasih sayang, dia akan balik pada kita balik. Jangan apa ya, cakap. Jangan tak percaya. Memang sifat ni menjadi. Okey, seterusnya
kita terima komen Zahra Hussein dari PDPNM Kampung Perpat Rompin Pahang. Okey, kalau Rompin saya teringat Bentayan, Pak Malau semualah tu. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang layu. Kajang Pak Malau, dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Ini pun satu hal juga. Janganlah sampai tak makan pujuk kita ni. Biarlah ada toleransi. Kalau pujukan tu pujukan yang baik, terimalah. Okey. Seterusnya kita ada Cikgu Nora. Okey, Cikgu Nora. Nora MK. Saya Cikgu Nora Syidah. Okey, dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Terima kasih Cikgu kerana menonton. Kalau ada benda yang baik, silakan berkongsi dengan anak-anak didik juga. Dan ajak anak-anak didik, pelajar-pelajar kita ni menulis. Sebab dengan menulis ni automatik kita kena membaca. Sebab tu bila anak saya tanya, selalu dia cakap dalam kereta saya membaca, especially kalau suami yang memandu. Saya sangat suka sebab saya boleh membaca. Kalau saya memandu, berhenti traffic light, saya suka sangat traffic light tu lambat sangat, nak hijaunya. Sebab saya nak membaca. Macam dah ketagih orang kata macam memang betul pun kawan cakap macam kau ni macam ketagih sangat macam memang betul sebab bila kita membaca, ya Allah, banyak sangat kita boleh menulis. Itu je sebabnya, sebab kita nak menulis. Tahu tak boleh menulis tu demam lah. Hari tu saya demam sekali, jadi saya makan ubat pun tak menjadi. Jadi saya kata kat suami, tak boleh ni, saya kena bangun menulis ni, bau segar panggil kebun. Betul. Bila saya dah menulis tu, itulah tu kebah. Alright, kita maksud asonasi, aliterasi dan diksi. Okey. Asonasi ni ialah kalau lupa lah tu kalimat. Kita ni penulis kan, bukan yang ikut sangat. Kadang-kadang kita buat dengan begitu je. Pengulangan tak silap saya. Pengulangan konsonan. Asonasi pengulangan vokal tak silap. Kalau aliterasi pengulangan konsonan di depan rasanya ataupun di belakang. Diksi ialah kalimat. Diksi adalah kalimat. Cempaka Putih cakap Alhamdulillah dapat aura positif. Alhamdulillah, syukur. Kalau dapat aura positif maknanya saya sedang menyampaikan sesuatu yang baik lah tu. Semoga mendapat persekitaran yang baik semuanya dalam ini pun. Saya cakap bila saya mula-mula datang dekat PPAK ni, saya terus cakap ini adalah lokasi dan kejayaan yang paling saya cemburu, dikelilingi oleh buku. Memang saya bercita-cita dulu nak kerja kat perpustakaan ni. Dan Alhamdulillah sekarang pun Allah bagi kerja yang sangat saya suka, iaitu mengarang. Kerja saya memang mengarang. Memang saya sukalah, hari-hari kena baca dan karang. Okey. Muhammad Khairul, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Muhammad Khairul. Terima kasih sudi datang. Kalau saya boleh jumpa juga sebut Ibu Toha Naim. Tak semestinya. Ibu Toha cakap beku otak. Dulu sekolah ambil aliran sains. Bagus. Aliran sains bagus sebab kita ada ramai penulis yang latar belakang pendidikannya sains. Seperti siapa ya, kalau saya boleh sebut Dr. Fat Razi. Itu pun berlatar belakangan sains. Apa lagi ya? Dr. Rahmat tak silap saya. Dia pun orang sains. Dan terkini Dr. Nik Hazlina dari Profesor Dr. Nik Hazlina dari HUSM pun latar belakangnya sains dan beliau boleh menulis. Karyanya of course lah latar ceritanya berasas berorientasikan hospital dan Puan Aminah Mokhtar seorang jururawat dan latar penceritaannya mula-mula ialah diary jururawat. Kan, sebab kita akan menulis di sekitar kita dulu mula-mula dan barulah kita mungkin mencapai ke bidang-bidang lain. Okay. Tak ada masalah latar belakang sains. Kau tengok saya latar belakang sains politik. Sains juga tu. Boleh menulis pasal resepi, buku resepi ni. Kan, sekali lagi saya angkat buku ni. Boleh beli. 10 juadah dan berkisah. Saya tak angkatlah pasal
resepi itu sendiri. Tak, saya berkisahkan, saya bercerita pasal apa yang ada di sebalik nama lopak tiket contohnya. Apa sebenarnya? Siapa yang membuat? Siapa yang menikam? Kan? Saya bercerita tentang kenapa pulut lepa tu, kan? Dia berbentuk macam mayat kita tengok. Sekujur jasad dan ada kepala, ada kakinya macam tu. Kenapa? Saya bercerita tentang macam gitu. Saya bercerita juga tentang serondeng. Bukan serunding ya, serondeng. Sambal daging, Kelantan panggil sambal daging tu. Sebutan sebenarnya serondeng. SERONDENG. Bukan serunding. Runding ni kita berunding gitu. Tadi serunding. Okey. Saya bercerita tentang serondeng yang dicipta oleh saya tak nak bagi tahu sebab kena beli bukunya. Kalau semua cerita then apa lagi kan. Kalau tak nak beli bukunya pun sebab buku masih dalam proses cetakan, kalian boleh membaca dalam majalah Kiadah. Ini yang cakap ni, majalah Kiadah ni terbitan PMBK, Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Boleh baca dalam tu ataupun boleh baca dalam FB, Urussetia Penerangan dan Komunikasi Kerajaan Negeri Kelantan. Boleh buka page tu, page Urussetia, dan boleh baca apakah yang ada di sebalik kisah serondeng. Siapa yang menciptanya, tujuan penciptaan, kan. Okey. Kita sorry. Umi saya. Okey, terima kasih Umi sedia turut hadir pagi-pagi ni, memeriahkan komen kita. Komen. Okey. Banyak faktor. Okey, menulis ni orang cakap saya banyak sangat idea tapi tak tertulis. Mulakan dengan saya banyak idea tapi tak tertulis, tak tertuangkan pada kertas. Mulakan dengan begitu terus. Dan elaborate lah kenapa yang tak tertuang tu. Banyak tapi tak tertuang. Kenapa? Ada start kat mana-mana. Dan itulah starting, permulaan kita berkarya. Saya selalu cakap macam tu. Ada satu cerpen saya tulis. Tajuk dia, bukan pandai menulis cerpen. Sebab saya dengar bila saya pergi kongsi bahagian penulisan ni, saya selalu, puan, saya tak pandai lah menulis. Dan kenapa hadir kelas ni? Kalau tak pandai, saya nak menulis tapi saya tak pandai. Saya dapat ilham dengan komen-komen audience masa tu. Dan saya pun teruslah menulis. Saya tak pandai menulis cerpen. Tetapi saya dengar cerita ini, macam itulah lebih kurang. Dan saya buatkan 4 segmen. Sebab orang tak pandai menulis cerpen, dia tak pandai nak buat daripada awal sampai akhir bercerita. Dia tak pandai kan? Jadi saya buat 4 watak, 4 segmen. Saya buatkan babakan. Semua yang start yang sama. Aku bukan pandai menulis cerpen. Saya bukan pandai menulis cerpen. Aku tak pandai menulis cerpen. Macam-macam lah. Ikut pada watak tu bercakap lah macam mana. Sorry. Okey, co-curriculum SMKDP. Alhamdulillah, terbaik. Terima kasih. Orang Melaka? Apa ni? Zan Ali sebut orang Melaka sebut serunteng. Oh ya? Tak, serunding. Bukan serunding, serondeng. Kat mana-mana pun orang Melaka, kau Kelantan kan, cuma orang Kelantan panggil sambal daging. Suka panggil gitu, sambal daging, sambal air. Serondeng, bukan serunding. Cuba rujuk Kamus Dewan. Tak ada perkataan untuk untuk yang makanan dibuat daripada daging, berambu-rambu halus tu memang dipanggil serondeng. Okey. Seterusnya ialah saya berkhidmat sebagai pengarang di Urussetia Penerangan dan Komunikasi Kerajaan Negeri Kelantan. Betul. Ni pakai baju korporat lagi ni. Memang dari office datang kemari tadi. Okey, ada soalan lain? Okey, balik kepada cerita penulisan rencana. Since saya editor kepada majalah Kiadah PMBK,
boleh Google ya, e-Qiyadah, e-Qiyadah, boleh Google sekarang dan boleh baca yang dah dimuat naik kan. Saya menangani 19 artikel yang kalau tuan-puan yang nak menulis pasal negeri Kelantan amatlah dialu-alukan. Tak semestinya tuan-puan orang Kelantan, tapi nak menulis pasal negeri Kelantan. Tajuk kita bagi dan tuan-puan kena menulis berdasarkan sukatan perkataan. Ini yang saya nak cakap ni. Apabila kita dapat artikel yang ada jumlah perkataan tertentu, maka idea kita banyak lah. Kita nak sukat ni macam mana biar semua idea termasuk dalam artikel tu. Mana kita kena gunakan pemilihan perkataan yang sangat tepat. Yang sangat tepat. Pemilihan perkataan sangat tepat ini pun boleh rujuk Quran. Kita perhatikan, kadang-kadang Allah sebut waja'alna. Kadang-kadang Allah sebut maksud saya ialah cipta dengan cipta. Ada satu khalaqa, ada satu lupalah. Kalau siapa ada bahasa Arab, mahir bahasa Arab tolong cakap. Satu khalaqa, satu apa ya? Instead of khalaqa tu, maknanya menciptakan. Ada kalanya begini. Allah berfirman, ada kalanya begini. Nampak tak pemilihan diksi tu? Ketepatan diksi dalam konteks ayat tu. Itu yang saya cakap, yang nak saya kongsikan dalam penulisan artikel dalam Qiyadah. Ketepatan diksi ni memang sangat ditekankan kerana tadi limitasi ruangan tadi. Ada yang satu tajuk tu tuan-puan dikendaki menulis dalam lingkungan 1,200 perkataan saja, tak lebih daripada tu. Ada pula di slot fokus yang 2,500 perkataan yang kita kendaki. Ada slot seterusnya, variasi kita perlukan 1,600. Jadi, kita kena bijak lah. Kita kena bijak memilih diksi yang tepat, kalimat yang tepat. Okey, soalan Nurina Fadlah Muhammad Saleh. Beliau bertanya, Puan, bagaimana Puan bahagikan masa untuk menulis sedangkan Puan adalah seorang yang mempunyai kerjaya lain selain seorang pengurus rumah tangga. Itulah domestic manager kan. Takkan Puan rasa terbeban? Tidakkah Puan rasa terbeban atau mempunyai kekangan masa yang sangat tinggi? Saya nak belajar. Okey, boleh. Macam yang saya katakan tadi, idea ilham minallah. Kan, idea ni ilmu pun minallah. Jadi kita kena cipta. Apa yang selalu saya katakan pada kawan-kawan, ada benda yang kita kena cipta. Satu, masa. Memang kita kena cipta masa. Nombor 2, bahagia. Bahagia ni memang kita kena cipta. Jadi masa dan bahagia ni dan menulis adalah masa yang membahagiakan. Memang sah-sah kena cipta. Ciptalah. Tak ada kekangan, insyaAllah, dan Alhamdulillah saya pun ditakdirkan Allah dapat suami yang sangat supporting, sangat supportive. Dia support sangat kerja saya, dan apabila saya menulis, kadang-kadang mula-mula tu dia macam, dia tanya saya blur tau, pandang aja. Saya tak boleh jawab, sebabnya benda yang duduk dalam ni kita macam tak boleh nak buat keluarkan tau. Hatta nak menjawab nak makan apa hari ni pun saya tak boleh jawab. Saya just bagi syarat je, maknanya dia faham lah tu. Dia je beli apa dan saya akan makan. Kadang-kadang kita makan tu macam suap je. Tak tahu apa pun makan. Kadang-kadang tanya, buat apa tadi? Nescafe ke Milo ke? Kadang-kadang tak terasa pun sebab kita terlalu asyik dalam dunia pengarangan kita ni. Memang begitu yang saya alami. Saya tak tahu penulis lain. Ini pengalaman saya. Untuk kata tak ada masa, tak boleh lah. Memang kita cipta masa. Kita cipta memang ada lah. Well, selalunya memang ada. Saya tak kata pula tak dan nak menulis. Memang ada lah. Selalunya memang ada. Kadang-kadang terbangun awal. Kita kan set jam contoh pukul 4. Tiba-tiba terbangun awal 3:30. Dan terbangun bukan sekadar begitu saja. Kalau lazimnya terbangun, dia mesti terbangun dengan sesuatu dan terus ambil. Kalau tak ada telefon dekat kan, kita tak wajar kan tidur dengan telefon di samping. Jadi ada kertas, jadi terus catat lah. Terus catat. Kalau kita sempat keluar bilik dan ambil telefon, dan catat dengan telefon, apa-apa saja, yang penting mencatat apa yang
terilham. Sebab bagi saya setuju dengan kata-kata Puan Nisa Harun kalau tak silap. Ilham tu bagaikan rama-rama. Dia kalau kita tak tangkap dia akan lari macam gitu. Jadi terus catat. Ilham tu kita kena datang terus catat. Saya teringat juga kata-kata Tok Guru, Tuan Guru Nik Aziz dulu. Dia kata idea ilham ni dia kata kena catat. Kena sama juga macam Puan Nisa cakap ilham bagaikan rama-rama tu. Kena catat. Sebab tu kena ada semua lah, kena ada sentiasa lah. Maknanya pen, kertas, tak kira lah suka catat dengan telefon, catat dengan notepad dalam telefon, terpulang. Tapi saya ni agak konvensional, memang catat pakai manual. So saya dah menjawab harapnya soalan Puan Nurina tadi. Tak ada istilah tiada masa. Memang masa kita cipta. Alright. Iya betul. Umi Solehah cakap bila idea datang. Siapa cakap ni? Apa ni? Saya tak nampak. Miku je nampak. Atas sesi perkongsian sangat manfaat. Terima kasih penganjur. Ya betul. Saya pun berterima kasih kepada penganjur. Sangat bijaksana penganjuran program ni. Bila idea datang terus catat. Memang betul. Bayar idea datang terus catat. Sebab idea bagaikan rama-rama. Teringat kata puan sahabat penulis saya, Puan Nisa Harun. Okey, seterusnya ada apa soalan? Ada apa-apa soalan yang yang boleh saya jawab lagi? Perkongsian menjentik rasa untuk silakan Puan Asniza Musa ya. Silakan nulis insya-Allah. Kalau nak bertanya-tanya, nak sembang-sembang santai, boleh WhatsApp saya 0175676679. Boleh je. Kita kan kawan. So boleh je tanya-tanya. Kalau koklah ada karya yang nak dapatkan pembaca kedua kan. So boleh je hantar email. Email pun senang, zanazanzali@gmail.com. Bagus Puan Nuria. Yes, kita kena cipta bahagia. Ingat dua perkara saya kongsikan hari ni. Boleh ingat selalu. Masa mesti dicipta dan bahagia mesti dicipta. Selalu anak saya ni dia suka sangat bertanya, Bonda buat apa? Mencipta bahagia. Selalu jawab macam tu. Macam mana bahagia ni? Dia sedang bahagia lah ni. Tengok muka damai, yang mendamaikan. Saya selalu cakap macam tu. Sedang mencipta bahagia. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, sekadar itu saja. Kalau di kesempatan yang kita ada ini, semoga kita berjumpa di lain masa insya-Allah. Kalau nak beli buku sekali lagi saya katakan boleh kontak terus saya di 01756767769 017567679. Terima kasih sekali lagi kepada Pusakaan Awam Negeri Kelantan atas penganjuran program yang sangat bermanfaat ini, dan semoga program ini diteruskan untuk sesi-sesi akan datang dan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.